Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berjumpa lagi bersama saya dalam PDPR Sains tahun 5 Sekolah Kebangsaan Taman Warisan Puteri. Baik, cikgu berharap agar murid berada dalam keadaan sihat dan terhindar daripada wabak COVID-19 Perlu diingat, walaupun di mana kamu berada, mesti patuh pada SOP Pakai topi muka, jaga jarak, sanitize tangan Baik, sebelum cikgu mulakan, cikgu harap murid dah isi kehadiran melalui pautan yang cikgu berikan Baik, untuk minggu lepas kita dah belajar berkenaan dengan takat beku dan takat didih cecair air takat beku air 0 darjah Celsius, takat didih air 100 darjah Celsius. Baik, untuk minggu ni cikgu nak tekankan tajuk subunit untuk suhu dan haba iaitu pengembangan dan pengecutan. Okey, baik, kita lihat. Baik, objektif pembelajaran standard 6.1 iaitu masih lagi di bawah tajuk haba dan suhu. 6.1 di poin 6 menakul kepentingan aplikasi prinsip pengembangan dan pengecutan bahan dalam kehidupan seharian. Maknanya dekat sini pentingnya ada kepentingan prinsip pengembangan dan pengecutan bahan tu Kalau sejuk apa terjadi, kalau panas apa terjadi, dan digunakan sehingga ke hari ini dalam kehidupan kita. Cuma kita perasan dengan tak perasan je. Okey, baik pengembangan dan pengecutan, kalau awak dapat lihat dekat sini. Okey. Baik, cuba awak lihat. Okey, awak lihat ni awak lihat. Nak guna warna merah. Guna warna merah Okey, kalau awak lihat. Okey, awak lihat ni balon ni. Okey, balon ni pecah apabila menerima haba. Ni balon. Okey, ni balon kalau kita letakkan pada lilin ni. Okey, dalam masa tak sampai 1 minit balon akan meletup. Nampak ni lilin, ni serpihan balon setelah meletup. Okey, apa yang berlaku adalah udara di dalam balon mengembang apabila menerima haba daripada lilin. Okey, ni balon awak, bila dia terima lilin dia akan kembang, dia akan meletup. Sampai satu tahap balon tu tak boleh tampung pengembangan tu, dia akan meletup. Ni dia pegang, dia letak pada lilin, kemudian apa terjadi? Dia meletup. Okey, kita tengok contoh lain. Okey, berbola besi tidak boleh melepasi gelung. Okey, tengok bila awak masukkan dalam gelung, dia lepas kan? Dia lepas masuk dalam gelung, bawah gelung tu ada apilah, sumber haba. Selepas 5 minit, awak nak keluarkan balik dah tak boleh. Awak nak keluarkan balik dah tak boleh. Kenapa? Kerana berbola besi telah mengembang. Bila dia terima haba, dia akan kembang, dia akan jadi besar. Besar daripada saiz asal. Jadi awak nak tarik keluar dah tak boleh. Faham Berbola besi mengembang apabila menerima haba. Baik, ni contoh yang lain. Gelas yang bersusun seperti gambar rajah di bawah ni. Okey, gelas ni. Okey, sukar untuk dipisahkan. Macam mana cara awak nak pisahkan gelas tu supaya dia mudah untuk keluarkan? Okey, apabila ketulan ais diletakkan ke dalam gelas kaca, gelas akan mengecut kerana kehilangan haba. Bila dah kecut, awak boleh tarik dia keluar dengan mudah. Kemudian letak dalam ais dalam gelas kedua. Bila kecut, tarik keluarkan. Jadi awak dapat pisahkan gelas-gelas ni. Macam tadi, bila terima haba, dia akan mengembang. Bahan akan kembang apabila menerima haba. Tapi bahan akan mengecut apabila kehilangan haba. Macam ni dia mengecut sebab kehilangan haba. Kita letak ais kan? Kita letak ais, dia akan mengecut. Okey, kita tengok
Baik, bahan mengembang apabila menerima haba dan mengecut apabila kehilangan haba. Baik, pelbagai bahan yang ada di sekeliling kita. Kalau kita lihat bahan-bahan yang ada di sekeliling kita, terdapat 3. Dapat bentuk pepejal, dalam bentuk pepejal, cecair dan juga gas. Okay, contohnya skateboard, skru, basikal, pensel, pilih bomba, tangga, tukul, sudu. Ini adalah bahan yang berbentuk pepejal. Cecair, air laut, air kopi, susu, air hujan, air minum. Itu adalah bahan dalam bentuk cecair. Kalau dalam bentuk gas pula, gas dalam belon, air yang panas, udara, belon udara panas, puting beliung, angin, itu adalah bahan dalam bentuk gas. Bahan-bahan ni semua ada dekat sekeliling kita. Semua bahan-bahan ni boleh mengembang dan boleh mengecut apabila menerima dan kehilangan haba. Bila akan mengembang apabila menerima haba, bahan juga boleh mengecut apabila kehilangan haba. Kita tengok lagi prinsip kepentingan prinsip pengembangan dan pengecutan. Baik. Pengembangan dan pengecutan ni telah lama digunakan dalam pembinaan sebagai contohnya. Kalau kita tengok jambatan dekat sebelah ni. Okey. Awak tengok jambatan ni dia bukan panjangnya, dia ada penyambung-penyambung dia. Ni contoh penyambung dia. Kalau yang mudah dekat sini kita tengok dekat jambatan Putrajaya, jambatan dekat Kuala Terengganu tu, dia ada penyambung dia macam ni. Ruang pada penyambung besi di jambatan membolehkan jambatan mengembang apabila suhu persekitaran meningkat. Bila waktu panas, besi ni akan mengembang. Awak perasan tak ni? Yang hitam-hitam ni adalah jarak antara besi ni. Jarak antara besi. Okey. Bila hari terlampau panas, dia akan mengembang. Jadi besi ni akan memanjang. Sebab itulah dia ada ruang dekat sini. Dia ada ruang dekat sini. Bila besi tu panas macam ni kan. Okey, ni sambungan jambatan tu. Bila panas dia akan penuhlah ruang yang kosong tadi. Bila sejuk dia renggang balik. Kalau hari yang panas awak dah pasang rapat, hari biasa ataupun suhu yang rendah, masa tu mendung ke apa, awak dah pasang rapat, awak bayangkan bila cuaca panas, haba meningkat, apa jadi pada jambatan? Okey, macam ni kan. Macam ni. Dia dah rapat kan? Dia dah rapat. Bila panas, apa akan jadi? Dia akan tolak lagi, terangkat. Dia akan terangkat. Apa jadi pada jambatan? Jambatan akan retak. Sebab itulah ada pengembangan dan pengecutan. Pada suhu yang biasa, dia akan pasang ni, dia ada ruang lebihan dekat belakang ni. Hitam-hitam ni semua ruang yang lebihan. Bila cuaca terlampau panas, besi akan mengembang, dia akan memenuhi ruang kosong ni lah. Jadi selamatlah dekat situ. Baik, kita tengok lagi contoh lain. Okey, landasan kereta api. Okey, ruang pada landasan kereta api membolehkan landasan mengembang ketika suhu persekitaran meningkat. Awak tengok ni. Awak tengok ni ruang ni ruang pada landasan kereta api ni. Ini pada suhu biasa. Dia renggang macam ni kan. Bila suhu terlampau panas, besi tu akan mengembang dan memanjang dan dia akan bercantum. Sebab tu dia adakan ruang ni, nampak tak? Dia adakan ruang ni. Nampak ni? Apa jadi? Tak boleh macam ni. Mesti ada ruang ni. Bila hari panas, dia akan cantum macam tu. Bila sejuk dia renggang. Jangan time sejuk awak dah pasang rapat. Bila panas apa jadi? Besi tu akan bengkok sebab dia tolak kan. Sebab dia dah terlampau rapat. Jadi bila bengkok, landasan akan bengkok. Apa jadi? Yes, kereta api akan terbalik sebab landasan awak dah bengkok. Sama juga macam jambatan tadi. Dia perlukan ruang. Ni ruang dia tinggalkan sedikit ruang.
Kan bila dia menerima haba, dia akan mengembang dan memanjang besi. Okey, kita tengok lagi contoh seterusnya. Kabel dipasang kendur untuk membolehkan wayar mengecut apabila suhu menurun. Waktu panas, kabel elektrik kalau awak tengok dikendur macam ni. Nampak tak? Dikendur macam ni. Tak percaya, awak keluarkan, awak tengok kabel elektrik dekat rumah awak. Semua kendur. Kendur macam ni. Kenapa dipasang kendur? Apabila tiba waktu malam, kabel elektrik ni akan mengecut. Suhu dia menurun kan? Jadi dia akan mengecut. Bila kecut, dia akan tegang. Bila kecut, dia akan tegang. Okay, sebagai contoh. Baik, awak tengok ni Okay, bila waktu malam, dia pasang kendur macam ni. Dia kendur. Bila waktu siang, dia pasang kendur. Bila waktu malam, suhu menurun, kabel akan mengecut, dia akan jadi tegang macam ni. Dia akan jadi tegang. Kabel awak tu akan jadi tegang. Okey, baik. Okey, kalau awak tak percaya, waktu siang awak keluar, awak tengok kabel yang kat rumah awak tu, dia kendur kan? Kan malam nanti awak keluar, awak tengok apa jadi pada kabel tu. Kabel tu dia akan tegang sebab dia mengecut. Jadi kena pasang kabel kendur. Tak boleh pasang tegang. Waktu panas, hari panas, waktu tengah hari awak pasang kabel tu tegang. Bila waktu malam dia terlampau terik dan dia boleh putus. Tengok gambar ni. Bila waktu malam, kalau dia terlampau tegang, dia akan putus. Sebab tu kena pasang kabel kendur. Supaya bila malam, kabel mengecut, dia hanya tegang saja. Dia tidak terlampau terik. Boleh Baik, tugasan mudah saja. Untuk minggu ni kita buat live worksheet lah. Buat live worksheet. Ada 2 latihan cikgu bagi. Awak tak perlu menulis lah. Awak just bagi skor pada cikgu. Sebelum awak jawab, awak mesti tonton video melalui pautan ni lah. Cikgu ada sertakan sekali. Awak tonton ni. Kemudian baru awak klik pautan latihan 1. Jawab. Kemudian latihan 2 jawab. Papar skor dia latihan 1 berapa awak dapat, latihan 2 berapa. Okey, sebagai contoh tulis nama dan skor yang diperolehi dalam grup Telegram lah. Awak bagi nama siapa? Siapa nama awak? Contoh Saiful 10/10 latihan 1, 8/8 latihan 2. Megat 9/10 latihan 1, 8/8 bahagian latihan 2. Nanti kawan awak akan sambunglah sendarai tu. Jadi bila cikgu ada skor ni, cikgu boleh catat lah awak punya dapatan hasil pembelajaran dalam PBD lah. Baik, itu saja untuk hari ini. Cikgu harap awak dapat tonton video, faham apa yang telah awak belajar untuk hari ini. Okey. Baik, kita jumpa lagi pada minggu harapan. Sekian, terima kasih.